Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita bersama-sama lagi dalam tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-126. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di dalam siaran ini, insyaAllah untuk bersama-sama membuka mushaf untuk kita mendapat manfaat yang maksima harapnya dengan usaha kita ini, untuk kita melihat apakah dia perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, dalam ayat-ayat yang berada di dalam muka surat ini, insya-Allah. Hari ini muka surat 126 adalah daripada surah Al-Maidah ayat 109 sehingga ayat 113, dan untuk makluman, ini adalah muka surat sebelum terakhir daripada surah Al-Maidah. Jadi selepas daripada ni satu muka surat lagi, iaitu 127, dan kemudian kita akan tamat surah Al-Maidah. Kita akan masuk selepas tu surah Al-An'am, insya-Allah, dalam masa 2 hari lagi. Pada hari ini insya-Allah kita akan lihat iaitu kandungan isi dalam muka surat ini ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Allah Taala akan bertanya pada hari kiamat, keadaan di hari kiamat. Selepas sebelum daripada ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Allah Taala ni tak suka sangat, marah sangat kepada saksi bohong. Maknanya menjadi saksi yang bohong menyebabkan berlakunya penindasan kepada kezaliman kepada hak-hak manusia lain. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita selepas daripada itu, ingat tentang ini kan, tentang apa, iaitu tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti, dan bagaimana saksi yang ditegakkan oleh nabi-nabi, para rasul di hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan dalam muka surat ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat-mukjizatnya, tanda-tandanya, supaya orang-orang Bani Israel pada masa tersebut ni, mereka ni beriman supaya mereka ni adalah berimanlah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, sehingga kan orang-orang Yahudi sendiri pun, orang Yahudi yang merupakan sama keturunan dengan Nabi Isa AS pun tidak mahu beriman. Bahkan mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa AS. Seterusnya dalam ayat ini juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mula menceritakan kepada kita tentang Hawari. Terima kasih kepada yang bagi feedback suara dan juga video. Allah Taala mula menceritakan tentang Hawari yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam supaya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hawari meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ma'idatan minas sama'. Jadi daripada nama Ma'idah inilah lahirnya nama ini, iaitu nama surah ini diberikan. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama insya-Allah di dalam muka surat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Pada hari, iaitu hari kiamat, yajma'u, Allah Taala mengumpulkan ar-rusula, para rasul. Maknanya bukan rasul, ar-rusula ni makna jamak, perkataan plural kepada rasulun. Kalau rasulun, seorang rasul. Kalau rusul, artinya ialah banyak rasul. Jadi semua rasul-rasul lah ni kan. Kalau ikut kita yang kita belajar daripada kecil lagi, iaitu rasul ni ada 313 orang, para nabi ada 124,000 orang. Itu rasul dan juga nabi. Jadi semua sekali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala kumpul ni? Ini dia. Allah Ta'ala kumpul ni dalam ayat ini, dia nak ceritakan, iaitu Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka ni. Bila dikumpulkan semua Nabi-Nabi, lalu ditanya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Fayaqul, Allah Ta'ala berkata, Maza ujibtum. Maza ujibtum, bukan ajabtum. Dia lain. Ujibtum dengan ajabtum, dia lain. Ajabtum ni kamu menjawab. Tapi kalau ujibtum, kamu dijawab. Gitu. Maksudnya ialah bagaimana sambutan kaum kamu terhadap dakwah yang kamu lakukan. Ini Allah Ta'ala tanya kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua ni. Bagaimanakah jawapan mereka, sambutan kaum kamu apabila kamu ni berdakwah kepada jalan Allah, kepada perkara yang benar. Mereka jawab,
Apa jawapan mereka? Jawapan mereka ialah qalu la ilma lana innaka antas minta maaf, la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Itu jawapan daripada rasul-rasul. Apa maksud jawapan ni jawapan ni kalau ikut terjemahan mereka berkata qalu la ilma lana, kami tak tahu ya Allah. Apa maksud kami tak tahu? Kenapa kita tak tahu? Bukan kakak mereka ni berdakwahkan kepada kaum mereka, takkanlah mereka tak tahu pula begini. Mengikut dalam tafsiran, dia kata jawapan ini nombor satu ialah jawapan ta'adduban ma Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ni mesti kena ada adab setiap dalam hidup kita ni kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rasul, dengan para ulama, dengan orang ramai, dengan jiran, dengan semua tu kena ada adab adab itu dikumpulkanlah oleh ulama-ulama berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis. Jadi insya-Allah kita boleh, kalau ada peluang, insya-Allah bukan ada peluang lah, mesti belajar sebab adab ni diceritakan, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran oleh Allah, dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada adab yang baik bil ma'ruf iaitu perkara-perkara yang mengikut urufnya. Jadi oleh kerana itulah kita sebagai umat Islam, kalau kita ni beradab betul-betul mengikut cara yang diajar oleh Allah, cara diajar oleh Nabi, dan juga cara diajar oleh para ulama, nescaya adab kita memang tinggi, memang top. Oleh kerana itulah maka kita mesti belajar. Cuma kita ni masalahnya tak belajar dan tak tahu kan, itu masalah dia kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Nabi-Nabi ni mereka akan menjawab la ilma lana, mereka jawab kami tak tahu ya Allah. Maksudnya bukan tak tahu mereka tu buat apa. Ada yang terima, ada yang tak terima. Tapi masalahnya yang terima tu betul ke ikhlas? Yang tak terima pula tu apa masalah dia? Itu sebab tu itulah jawapan dia. Itulah jawapan Rasul-Rasul ni. Jadi Rasul-Rasul berkata la ilma lana, kamu lebih tahu ya Allah. Kami tak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kami hanya nahkumu bizzawahir. Kami hanya hukum apa yang zahir saja, apa yang nampak. Yang tak nampak tu kami tak tahu. Kami serahkan kepada kamu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Kerana kau lah saja yang mengetahui perkara ghuyub. Ghuyub ni perkara gaib. Maknanya perkara-perkara yang kami tak tahu, kami yang tak nampak, tu semua tu kamu tahu ya. Itulah jadi mana sebab itulah kata-kata ini digunakan oleh iaitu ulama maksudkan sinilah apa yang ada di dalam hati mereka. Seterusnya, itu ayat 109. Kita pergi pula sekarang ni kepada ayat 110. Ayat ni panjang sikit iaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan banyak tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ni dalam Quran Sebab itulah maknanya Rasul-Rasul ni, Rasul-Rasul yang banyak diceritakan, Rasul-Rasul yang banyak mempunyai masalah dengan kaum mereka. Jadi sebab itulah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ulul azmi, iaitu mempunyai keazaman. Memang betul, nekat betul memang bersungguh-sungguh betul mereka ni. Orang lain pun bersungguh juga, Rasul lain pun bersungguh juga, tapi Rasul-Rasul ni lagi the top lah Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata izqalallahu ya Isa, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa ibn Maryam, anak kepada Maryam, putera kepada Maryam. Jadi itu nama Nabi Isa lah uzkur ni'mati. Jadi setiap kali kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut Ibn Maryam dia anak bukan anak Allah dia anak Maryam. Jadi orang yang mendakwakan tu anak Allah, anak Tuhan itu memang mengarut. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ulang ni. Kalau sebut Nabi Isa biasanya akan ada lah Ibn Maryam, nak menunjukkan bahawa dia ni anak Maryam, bukan anak Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala berkata uzkur, wahai Isa, uzkur, ingatlah ni'mati alaika, ingatlah nikmatku Allah kata ke atas kamu, wa ala walidatik, dan juga ke atas ibu kamu. Maknanya banyak Allah Ta'ala beri yang kepada kamu, kepada mak kamu kan. Iz ayyatuka, ketika kami support kamu. Support maknanya tolong kamu, bantu kamu, kuatkan kamu. Bi ruhil kudus, dengan Ruh Kudus. Ni Ruh Kudus ni lah yang orang-orang setengah orang ni kan yang kata Kristian ni dia ambil, dia kata ini Tuhan juga. Ruhul Kudus ni dia kata. Jadi ada setengah dalam Trinity ni dia kata, iaitu Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Mak, dan juga Tuhan Ruhul Kudus. Itu. Ada yang kata Tuhan Mak, Tuhan Ayah, Tuhan tak tahulah saya kan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Ruhul Kudus. Ruhul Kudus tu siapa sebenarnya? Ruhul Kudus tu ialah Jibril. Dia namakan Ruhul Kudus. Jadi Allah SWT kata kami supportkan kamu dengan
yang lain pun support juga, nabi-nabi lain, rasul-rasul lain pun disupportkan juga kan, tapi ini special. Nabi Isa ni special. Allah Ta'ala mention dalam Quran ni, wa ayyatuka minta maaf, iz ayyatuka bi ruhil qudus, ketika aku kuatkan kamu, ingat Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Kemudian tu nombor 1, tukallim, tengok Allah Ta'ala kata tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan kemudian kamu ni boleh bercakap kepada manusia semasa dalam mana? Semasa fil mahdi. Mahdi ni buayan, maknanya semasa baby lah kan cerita dia masyhur lah kan, itu Nabi Isa AS nak ceritakan bahawa mak dia ni bukan gini kan dia. Kemudian wakahla ni tua. Setengah pendapat ulama kata iaitu kahla ni iaitu semasa nanti dia turun nanti. Sebab kalau ikutnya sebagaimana ni setengah ulama kata iaitu dalam surah Ali Imran disebutkan bahawa Nabi Isa ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada kahla. Jadi bila dia kahla ni, bila dia bercakap kahla ni, jadi kata kahla ni ialah nanti bila dia turun nanti di akhir zaman nanti sebelum kiamat, maka dia ni akan bercakap. Itulah jadi kan, maknanya dia bercakap pada masa Mahdi, dia bercakap juga pada masa Mahla. Tu pendapat setengah ulama lah kata. Ada yang kata bahawa kahla situ ialah kahla tu maksudnya mukjizat. Jadi tak apa, itu adalah penafsiran kan. Dan Allah Ta'ala kata wa iz 'allamtuka, seterusnya apa Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa AS, wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata, tengok kan, aku ajarkan kepada kamu Alkitab iaitu Injil, kemudian wal hikmata, kemudian tu apa ni, hikmah ni maknanya ialah kita nak kata benda pandangan dia tu tepat pandangan dia tu jelas pandangan dia tu menepati dengan apa yang ni. Itu kehebatan Nabi Isa AS. Oleh kerana ini hikmah sini bukan al-hadis kemudian tu wat Taurat wal Injil, kemudian Injil disebut sekali lagi. Jadi kitab tu asalnya ialah benda-benda yang penulisan gitu kan, alam tu kan al-kitab, dia boleh menulisan. Itu pendapat setengah ulama lah kata macam tu kan. Yang pertama tu ialah kitab yang pertama tu adalah maknanya dia boleh menulis, pandangan dia ni adalah tepat. Dan kemudian tu wat Taurah, dia ni belajar Taurat alam tuka at-Taurah, kemudian alam tuka wal Injil, dan juga Injil. Jadi maknanya ada 4 benda Allah Ta'ala beri kepada dia, ajarkan kepada dia, iaitu Alkitab, kemudian Al-Hikmah, pandangan. Pandangan ini maknanya kalau ikut di sini maknanya boleh belajar kan, boleh diajar. Kalau maknanya kalau kita nak belajar supaya pandangan tu jadi tepat, sebab itulah lahirnya ilmu-ilmu seperti ilmu mantik yang ulama-ulama buat, iaitu ilmu mantik, ilmu cara untuk tepat dalam cara berfikir, itu mantik nama dia. Kemudian dan begitulah seterusnya wa iz, dan seterusnya apa lagi, banyak lagi ayat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa AS, iaitu apa, wa iz takhluqu minat tini, kamu jadikan, kamu ciptakan daripada tanah, minatin kahayatit tayri, kamu boleh buat maknanya dia buat jadi macam burung, jadi seperti burung. Lepas tu apa dia lepas jadi burung tu, biizni, adakah maknanya itu adalah datangnya daripada beliau sendiri? Tak, dengan biizni artinya dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala yang tentukan, Allah Taala yang beri kepada dia kan, Allah Taala yang beri kepandaian tu. Ini benda di antara yang Allah Taala nak ceritalah kan kepada kita secara sindiran, secara tidak langsungnya, bahawa sebenarnya semua benda ni adalah merupakan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia, sebab itulah manusia ni kadang-kadang manusia ni dia merasa dia ni pandai sangat kan, merasa bahawa semua benda ni adalah kerana dia belajar, kerana usaha dia. Kita hanya berusaha, kita disuruh oleh Allah SWT untuk berusaha, tapi yang mengajar kita ialah Allah SWT. Allah yang menentukan kita ni boleh faham ke tak boleh faham ke kan. Allah Ta'ala campakkan kepada kita, kalau Allah tak beri, kita tak akan dapat, kita tak akan faham. Tu mesti ingat satu benda. Jadi oleh kerana itulah seterusnya kita akan tengok sini kan, Allah SWT kata iaitu diberikan kepada Nabi Isa ni pandai buat burung tu, bentuk burung tu kan, maknanya mengukir bentuk burung tu. Kemudian biizni, kemudian Allah Ta'ala fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni, kemudian dia tiup kan, Nabi Isa tu boleh tiup kan, dah jadi bentuk burung tadi tu. Jadi dia tiup kan, tiup tu tiba-tiba terbang jadi burung. Ni main silap mata ni kan. Kita katakan tengok kan sekarang ni kan banyak kan main silap mata kan, dia boleh buat kan, boleh keluarkan burung daripada lengan, boleh keluarkan burung daripada topi, boleh keluarkan burung macam-macam daripada poket, burung seekor jadi 2 jadi 3 jadi 4, 5. Kalau macam tu, kalau pandai buat macam tu, buat apa pergi main silap mata, buat di rumah je kan betul tak buat di rumah tu, keluarkan burung daripada tangan tu.
Jadi banyak burung pergi jual di kedai. Banyakkan burung. Buat menternak burung daripada tangan saja. Kalau betul lah nak menunjukkan bahawa sebenarnya mereka ni perempuan yang silap mata pun sebenarnya bohong saja. Saja nak silapkan mata orang. Nak kelabukan mata orang. Mereka tak boleh. Jadi Nabi Isa ni dia cerita bukan macam tu. Ni betul-betul. Burung betul. Makna tak ada bukan main-main silap mata kan makna. Memang mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu boleh menukarkan burung daripada tanah tu, dibuat-buat tanah liat, maknanya dibuat-buat jadi bentuk burung, ditiup jadi boleh terbang. Ni bukan main-main bukan silap mata ni kan. Kemudian Allah Taala kata itu biizni, tapi dengan izin Allah. Orang main silap mata sekarang kepandaian dia kan, memang yakin kepandaian dia, kadang-kadang tak ada Tuhan pun, kadang-kadang tak ada ni tak ada pun, tapi dia rasa bahawa dia pandai seterusnya. Allah SWT kata wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam ni dia boleh merawat. Ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mukjizat setiap nabi, setiap rasul ni adalah bersesuaian, bertepatan dengan apa yang popular di zaman nabi ataupun rasul tersebut. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang popular, yang hebat, yang itu ialah sihir. Jadi Firaun ni memang pakar dalam sihir-sihir ni kan. Jadi orang zaman tu ramai saharah, iaitu orang yang belajar sihir lah, konon-kononnya daripada Firaun. Jadi mereka boleh buat ni, boleh buat ni. Sebab itulah orang ramai ni takut kepada Firaun. Kenapa? Dia boleh tunjukkan dia punya membina image dia yang hebat lah. Dia mampu buat semua benda dengan sihir dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mukjizat Nabi Isa Nabi Musa, minta maaf, kebanyakannya adalah dalam bentuk seolah-olahnya macam sihir. Tungkatnya lah, boleh belah lah, laut lah, macam-macam lah, tukar sungai jadi darah lah, katak yang banyak lah, al-jarad lah, macam-macam Jadi tu zaman Nabi Isa alaihissalam yang popular ialah perubatan. Orang boleh ubat ni, orang boleh ubat ni, macam-macam lah, pada kedoktoran lah dikatakan jadi pada masa tu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam ni lebih hebat lagi daripada doktor-doktor pada masa tu. Doktor ni tak boleh nak ubat al-abraf wal abrasu wal akmaha, sakit sopak, sakit kusta. Sakit sopak ni sakit jenis sakit kulit Jadi maknanya sini, tapi Nabi Isa boleh buat. Itu hebat dia. Tapi bagaimana dia boleh buat tu? Adakah dengan sebab dia belajar maka dia jadi hebat? Memang usaha tu itu bukan kita tolak kan, tapi maknanya ialah semua tu ingatkan, semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu penting. Kemudian wa iz tukhrijul mauta biizni, dan kemudian kamu boleh keluarkan al-mauta, orang yang mati, dengan izinku. Maknanya mengeluarkan tu iaitu mengeluarkan daripada kubur. Orang yang dah mati, dah ditanam tu, maknanya dia boleh keluarkan daripada kubur tu, dah bangun daripada kubur tu, tiba-tiba hidup balik. Itu kehebatan, itu yang tak boleh buat lagi tu. Ini orang-orang, itu mukjizat kan. Tapi apakah mereka ni terima? Tak terima juga. Masalah dia, tak terima. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, semua tu adalah biizni wa iz kafaftu bani Israila anka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kafaf. Kafaf ni artinya menahan kejahatan maksudnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata kamu kafaftu, kafaftu bani Israel, bukan kafaftu, aku pelihara kamu, aku cukupkan kamu daripada bani Israel anka, terhadap kamu yang mereka ni nak buat jahat, iaitu paling jahatnya mereka ni nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala pertahankan Nabi Isa alaihissalam. Iz ji'tahum bil bayinat, ketika kamu bawa datang kepada mereka ni, kepada Bani Israel ni dengan bayinat. Bayinat maknanya mukjizat. Kemudian faqala allazina kafaru minhum in haza illa sihrun mubin. Tapi apabila dah bawa semua ni, dah bawa benda-benda pelik-pelik ni, mukjizat-mukjizat ni, apa kata Bani Israel ni? Bani Israel, bukan orang lain. Kata Bani Israel, ni sihir ni sama daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, semua sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dituduh sihir. Jadi ni perkataan popular lah kan. Sihir kan, sebab apa? Bila boleh buat benda pelik sikit, mukjizat sikit, kata sihir. Jadi macam tak pelik lah kita kan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima tuduhan kata sihir, sebab Nabi sebelum ni pun dituduh juga kan oleh sebahagian daripada Bani Israel, in haza illa sihrum mubin.
Tak adalah semua ni melainkan sihir yang nyata, kata mereka. Seterusnya ayat 11. Sekarang kita sampai kepada ayat 11, iaitu ayat yang menceritakan tentang Hawari. Hawari dan juga Maidah. Jadi dalam apa ni? Dalam kalangan Bani Israel pada masa tu yang mendengar dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam tak ramai. Dan orang yang paling kuat, yang paling mantap pegangan mereka yang bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam daripada Bani Israel yang ramai tu, yang tak nak beriman, tak mau beriman tu, yang beriman hanyalah, yang kuatnya adalah Hawari. Nama dia Hawari. Hawari ni ada juga dalam Inggeris pun ada juga. Dipanggil, adalah macam-macam orang bersama dengan Nabi Isa AS. Sudahlah gambar yang dibuat dan macam-macam, adalah siapalah macam-macam tu kan. Tu cerita, tu gambaran yang dibuat lah kan. Tapi adalah ajaran dia tu kan, iaitu grup yang ni. Jadi yang 12 orang, mereka ni 12 orang kan. Jadi mereka ni dipanggil Hawariyun. Hawariyun, kita dah sebutkan, baca dah sebelum daripada ni tentang Hawariyun ni. Ketika Allah SWT ceritakan kat sini, iz awhaitu ilal hawariyin, ketika aku mewahyukan kepada Hawari. Mewahyukan kepada Hawari, macam mana pula Hawari ni dapat wahyu ke? Bukan, maksudnya ialah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Hawari ini melalui lidah Nabi Isa AS. Maknanya Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa AS, memberitahu supaya Nabi Isa ni memberitahu kepada Hawari. Macam tu. Itu maksud awhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, iaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada Hawari ni, berimanlah kamu dengan aku, iaitu dengan Allah, dan kemudian berimanlah kamu dengan Rasulku, iaitu Nabi Isa AS. Qalu, apa jawab mereka? Amanna, kami beriman ya Allah, washhad bi annana muslimun, dan jadi saksilah ya Allah, persaksikanlah ya Allah kan, iaitu apa? Bahawa kami ni bi annana muslimun, bahawa kami adalah muslim. Jadi daripada sinilah kita boleh faham bahawa sebenarnya yang betul-betul mengikut ajaran Nabi Isa ni adalah dipanggil sebagai muslim, bukan dipanggil sebagai Kristian. Yang Kristian yang dah sesat. Walaupun mereka kata mereka ni pegang kepada kitab Injil lah, Bible dan sebagainya, tapi mereka adalah yang sesat. Kalau tak sesat, mereka akan bernama Muslim. Kalau macam tu, samalah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Sebab apa? Kalau mereka ni betul-betul pengikut Nabi Isa, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di kalangan mereka tu yang hidup di dua zaman. Iaitu sebelum daripada Islam, mereka ni dah Kristian. Selepas daripada Islam, mereka tu terus beriman dengan Nabi Muhammad. Artinya jadi mereka ni Muslim sebelum ni, bukannya Kristian. Itu kan maknanya kalau mereka ni Kristian, mereka tak akan ikut Nabi Muhammad SAW, ataupun mereka, tapi sebenarnya mereka tu ialah ajaran Nabi Isa AS, lah ajaran Islam, ajaran menjadi Muslim. Iaitu sebab itulah kita kena faham tu, maksud Muslim tu artinya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Isa pun tunduk kepada Allah Taala, seperti Hawari ni. Umat Nabi Muhammad pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalau kita kata kita ni Muslim tapi tidak tunduk, tak patuh, tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pelik. Itu yang pelik sikit. Sebab itulah kita kena sedarkan makna Islam kita ni. Artinya kita ni adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas tu ayat 112, iz qala al-hawariyun ya Isa bin Maryam. Lalu Hawari ni pun berkatalah, wahai Isa, hal yastati'u rabbuk. Saya baca terjemahan dulu, terjemahan direct dulu. Adakah mampu Tuhan kamu an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'? Soalan. Adakah mampu Tuhan kamu menurunkan kepada kami ma'idah, iaitu ma'idah, hidangan minas sama', daripada langit, makna turun. Jadi soalan ini bukan maknanya nak apa ni, nak test Allah Ta'ala tu mampu tak mampu, bukan maksud macam tu. Itu terjemahan direct. Sebab itulah terjemahan ni kadang-kadang dia jadi bila kita tengok tafsir, dia akan kata macam ni, maksud dia gini kan, iaitu Hawari ni minta kepada Nabi Isa AS, wahai Isa, ya Rasul, ya Rasulullah kan dipanggil kan. Jadi boleh tak kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kepada kami ni sedikit makanan. Jadi itulah maksud dia, bukan mampu tak mampu tu maknanya nak uji, bukan. Mereka dah beriman, cuma mereka nak
Untuk apa? Tujuan apa? Ulama' cerita kat sini. Mereka ada 4 tujuan. Ada 4 sebab. Kenapa mereka ni ada 4 sebab? Kenapa mereka ni nak minta hidangan daripada langit itu? 4 perkara ni boleh kita lihat dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 113. Jadi kita baca dulu sampai habis kan. Jadi apabila mereka minta macam tu, wahai Isa, minta, boleh tak berdoa kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala turunkan hidangan daripada langit? Macam itulah, lebih kurang kan. Maksud dia, bukannya mampu tak mampu. Kemudian apa kata Nabi Isa AS? Qala taqullah. Nabi Isa kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa dia kata bertakwa kepada Allah? Kerana sepatutnya kita ni jangan pandai-pandai nak minta benda-benda macam nak apa ni, nak kita kata kurang adab, dia kata. Itu dalam tafsir kata itu adalah satu benda yang kurang adab kita dengan Allah. Macam-macam kita nak bagi cadangan-cadangan kepada Allah SWT pula. Sebab apa? Sebab dia kata kami nak kuatkan iman kami, maka minta. Jadi cadangan-cadangan kamu ni macam tak bagus kan. Itu sebab tu dia kata wattaqullah, bertakwa pada Allah sikit gitu maksudnya. Kemudian in kuntum mu'minin, kalau kamu dah beriman, kan kamu kata kamu dah beriman dalam ayat atas tu, iaitu ayat 111 tu, kamu dah beriman, tapi sekarang tiba-tiba kamu buat macam ni, ittaqullah. Maknanya lengkapkan iman kamu tu dengan takwa kepada Allah. Antaranya jangan kamu ni buat cadangan-cadangan pula lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qalu, bukan, kata mereka ni kan, mereka pun berkata nuridu an na'kula minha, sebab kami nak makan, kata. Sebab adakah ada setengah kata ulama kata mereka lapar pada masa itu, jadi mereka naklah makanan kan, tak? Sebab tak ada makanan, jadi kami nak makan, dia kata. Itu tujuan dia. Itu tujuan nombor 1 kan. Saya kata dia ada 4 kan tujuan dia kan. Nombor 1. Yang kedua, wa tatma'inna qulubuna, dan menenangkan hati kami. Macam apa ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan semasa perang Badar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat kan. Jadi menenangkan hati mereka. Itulah, jadi mereka pun kata wa tatma'inna qulubuna, menyebabkan hati kami ni tenang sikit. Kemudian itu nombor yang kedua. Yang ketiga wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami ni tahu, ayat itu apa? Bertambah pengetahuan ilmu kami, an qad sadaqtana, bahawa apa kau cerita ni semua betul. Dah ada, dah iman tu dah selesai, cuma nak naik, nak tingkat lagi tinggi ni. Sebab itulah kita kata bukan iman ni kurang, bukannya 99%, 98%, 85%, bukan. Ni dah sampai tahap ni, dah tahap iman, cuma nak lompat lagi, tinggi lagi. Hawari memang kuat dah iman mereka kan, sanggup mati bersama dengan Nabi Isa AS. Jadi seterusnya Allah SWT kata, mereka kata yang ketiga, kami nak tambah ilmu kami. Waktu wa na'lama dan qad sadaqtana, qad sadaqtana, minta maaf, bukan sadaqtana, qad sadaqtana, sesungguhnya engkau benar kepada kami ni, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan sebab yang keempat ialah dan supaya kami ni boleh menjadi saksi. Saksi apa? Saksi supaya bahawa saksi tengok ni kan, kami tengok betul-betul ni kan, iaitu makanan itu turun daripada langit. Apa jawab Nabi Isa AS selepas daripada mereka cakap macam tu? Ceritakan sebab dia. Nabi Isa cakap dah, bertakwalah kepada Allah, gini dan sebagainya. Lalu mereka pun jawab sebenarnya gini, ya Nabi Allah, gini ni. Maka apa jawapan Nabi Isa AS selepas daripada itu? Jadi insya-Allah bersama-sama kita, insya-Allah dalam sesi yang akan datang, muka surat 127. Jadi insya-Allah bersama-sama setiap hari, insya-Allah pukul 6.15 pagi, insyaAllah pukul 6.15 pagi kita bersama-sama dalam sesi harian tadabbur setiap muka surat. Alhamdulillah, moga-moga kita akan terpandu dengan Al-Quran, dan jangan lupa untuk share semua link kita ni insyaAllah dapatkan pahala yang lebih hanya dengan share saja dalam semua grup kita, grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, grup IG dan sebagainya. Letakkan di situ, insyaAllah moga-moga ada orang tekan, klik, ada orang tekan, kita dapat pahala insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.